sikit lah majlis ni. Saya duk cakap lah benda ni. Tapi tak apalah, ambil syarat. Tentang hukum bertabarruk dengan peninggalan Nabi SAW atau at-tabarruk bi atharin Nabi SAW. Tabarruk dengan peninggalan Nabi ini, kita di Negeri Perlis kita sudah ada fatwa negeri. Bukan baru-baru ni sejak daripada Joy Capal Sempina apa ni. Kita fatwa pada tahun 2016 pada bulan Oktober bersamaan dengan bulan Muharram 1438 Hijrah. Jadi saya nak baca fatwa tu. Kerana fatwa tu macam mana selalu saya sebut, di Perlis ni fatwa, wording fatwa tu dibuat bersama. Bukan dapat satu keputusan, lepas tu mufti balik susun ayat, lepas tu pakat setuju. Tak. Wording tu disusun bersama. Dibentangkan dulu ungkapan fatwa itu, kemudian sehingga semua ahli bersetuju, baru kita keluarkan. Jadi yang kita setuju ialah pada umumnya bertabarruk, yakni mengambil berkat dengan peninggalan Nabi SAW, sama ada jasad baginda atau barang peninggalan yang disentuh oleh jasad baginda, adalah dibolehkan dengan syarat meyakini bahawa keberkatan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada barang tersebut. Ini dulu. Pertama, apabila kita nak bahas benda ni, kita kena bahas satu bab, iaitu berkat ni apa dia? Tabarruk itu maksudnya mengambil berkat. Berkat tu apa dia? Berkat ni apa dia? Kita rajin kata, oi berkat. Berkat. Berkat ni adalah perkataan bahasa Arab. Sebab tu kita sebut unta tu bila dia duduk, Arab panggil apa? Barkul ba'ir. Kan? Kama yabrukul ba'ir, seperti mana duduknya unta. Telaga Arab panggil apa telaga? Birkah. Kan? Berkat asal dalam bahasa bermaksud subut, luzum, yakni benda sabit, istiqrar, itu berkat. Tetap, itu berkat. Sebab ayam tu duduk situ. Unta tu bila dia turun, dia sabit. Sebab itu secara umumnya berkat bermaksud subutul khair. Tetapnya ataupun lekatnya kebaikan. Dan kita sebut dalam Quran kan banyak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kami berkatkan di sekelilingnya. Nabi Isa alaihi salam dalam surah Maryam, Allah kata apa? Dia kata wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia menjadikan aku ini berkat di mana sahaja aku berada. Dan Nabi SAW doa supaya Allah berkat untuk Madinah. Allahumma barik. Berapa? Ni kita doa je nah. Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkatkanlah buah kami, berkatkanlah Madinah kami, berkatkanlah gantang kami, berkatkanlah cupak kami. Ini perkataan berkat. Bila kita tahu perkataan berkat itu, baru kita tahu bahawasanya berkat-berkat ni boleh kan duk, wih ada berkat ni tahun ni. Dia tak boleh macam tu. Sebab tu Nabi SAW dalam beberapa mukjizat Nabi ataupun ayat Nabi,
Antaranya yang kita sebut Nabi bila dia rendam tangan dia dalam air, masa tak cukup air itu, keluar daripada tangan dia, keluar daripada tangan Nabi apa? Keluar daripada tangan Nabi air. Wa farraja asabi'ahu, dia buat macam tu tangan dia. Kemudian air keluar. Nabi kata apa? Al-barakatu minallah. Berkat daripada Allah. Yang tu juga yang kita dah sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Di dalam riwayat Ibn Abbas. Tahiyyat ni ada beberapa riwayat, tapi yang kuat sekali ialah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Riwayat Ibn Abbas juga kuat. Tapi seperti mana kata Imam Nawawi, yang paling kuat ialah riwayat Abdullah bin Mas'ud, iaitu at-tahiyyatul lillah was salawatu wat tayyibat. Yang kita baca pun kuat juga. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari segi sanad dua-duanya sahih, tapi riwayat Ibnu Mas'ud lagi kuat. Cumanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dia pilih riwayat Ibnu Abbas yang selalu kita baca itulah. Yang selalu orang Malaysia baca itulah, kan? Sebab atas alasan Ibnu Abbas ni dia yang paling, dia kecil, dia duduk bergaul dengan Nabi agak ujung, jadi kemungkinan dia version dia itu mungkin yang lagi kemudian. Itu ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah. Versi yang dia bawa tu mungkin lagi kemudian. Tapi tak apalah, dua-dua boleh baca. Dalam risalah yang kita edar tu, kita edar dua-dua. Tapi saya nak sebutnya ialah apa? Saya nak sebutnya berkat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjadikan keberkatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu asas itu, kita tak berapa lari banyaklah. Kita tak duk tengok kok berkat tu dia muncul sendiri daripada, dia tak boleh muncul sendiri. Kalau Allah kata berkat, berkat. Kalau Allah kata tak berkat, tak berkat nah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika ahli negeri beriman dan bertakwa, kami buka untuk mereka keberkatan. Berkat. Dan kita kena faham yang tu. Bila kita faham yang tu, kita juga faham Allah Subhanahu wa taala memberkati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tentulah mubarak. Nabi Isa berkat. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala. Berkat. Nabi itu berkat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mengakui keberkatan itu. Yang ni tidak ada isu. Sebab tu dia kata ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'a fi kafir rajul. Nabi ni tak ludah. Nakhamah ni ikut nikah. Nabi ni tak ludah dengan satu ludah, melainkan akan jatuh di tangan orang. Sahabat ni tengok Nabi nak ludah, tahan. Kenapa? Fadallaka biha wajhahu wa jildah. Ambil ludah Nabi tu, sapu muka, sapu badan. Sahih riwayat Imam Ahmad dan dia juga dalam Bukhari. Bahkan sambung tu, wa idza tawadda, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, hampir mereka itu berperang, berlawanan. Yaqtatilu ni bukan masuk bunuh, masuk bergaduh lah kerana nak ambil air wuduk Nabi. Ini juga tidak ada isu. Maksud benda yang ada di tubuh Nabi memang berkat.
sama ada benda itu keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti air ludah baginda, ataupun peluh Nabi seperti mana Ummu Sulaim ambil kutipnya untuk dijadikan pewangi untuk diberikan kepada anak-anaknya, ataupun rambut Nabi seperti mana yang disimpan oleh Ummu Salamah simpan. Orang sakit depa rendam bayang tu, depa minum. Ataupun perkara yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, dia simpan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Asma dalam Sahih Muslim, Aisyah simpan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah wafat, Asma ambil baju tu, jubah tu. Kata Asma, fanahnu naghsiluha, kami basuh baju tu lil marda, untuk orang sakit. Wa yustashfa biha, dan kami berubat dengannya. Ini ambil air tu, basuh baju tu, jiruh orang sakit, minum orang sakit. Baju peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat i'tiqad tadi bahawasanya ini semua keberkatan yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada jasad baginda. Dia tak berapa jauh lah dengan kita percaya bumi berkat. Madinah diberkati, Mekah diberkati. Itu pada tempat dan ini pada jasad. Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hatta Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, dia menegur satu orang yang begitu keras dalam masalah ini, macam mengkufurkan orang yang kata berkat dengan jasad Nabi. Dia kata ini sabit dengan amalan salaf. Sabit dengan amalan salaf. Yang ni kita kena, saya nak kena jelaskan ini dulu supaya kita tidak silap dalam menganggap bahawasanya tak ada apa. Sabit, Madinah berkat, Mekah berkati, tubuh Nabi diberkati. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta apa yang ia mau dan dia memilih. Dia pilih nak bagi berkat pada Madinah, pada Mekah, dipilih untuk memberi keberkatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minum air Zam-Zam kerana kita percaya padanya ada keberkatan. Keberkatan daripada Allah, bukan daripada air Zam-Zam. Sebab tu orang sabit, para sahabat dalam fadilat air Zam-Zam, telah minum air Zam-Zam sahabat ramai. Ibnu Abbas minum air, wa wasi' li fi rizqi, dia minta luas rezeki dia, luas rezeki dia Ibnu Abbas. Siapa lagi minum? Ramai dalam sejarah ni minum air Zam-Zam. Sahabat di kalangan ulama ramai minum air Zam-Zam. Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar ni dia kagum kepada Az-Zahabi. Dia minum air Zam-Zam, pertama dia niat supaya ilmu dia seperti Zahabi. Dia minum pula, dia minta ilmu dia supaya lebih daripada Zahabi. Kata As-Sakhawi, maka guru kami itu ilmunya lebih daripada Zahabi. Al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi minum air Zam-Zam, tawaduk dia. Dia niat supaya banyak ilmu dia. Kata Al-Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, terlupa pula aku nak niat supaya banyak amalan aku. Maka aku dapati diriku ini banyak ilmu, kurang amalan. Tawaduk dia. Tapi pasal apa mereka minum air Zam-Zam? Semua cerita Al-Imam Al-Jazari di dalam ulum Quran.
dalam qiraat. Minum air zam-zam dah. Pasal apa mereka semua minum air zam-zam jadi, kita duk minum tak apa jadi? Sebab kita minum air zam-zam, minta power air zam-zam. Mereka minum air zam-zam bergantung kepada punca yang menjadikan air zam-zam berkat. Iaitu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu siapa yang bawa jemaah pergi umrah tu kena perbetui supaya niat mereka ataupun perbetui fahaman mereka di dalam mencari keberkatan itu. Hatu juga yang saya selalu sebut tuan-tuan, macam orang pergi Mekah ha. Ada masalah sikit pergi Mekah. Artis pergi Mekah, semua orang pergi Mekah, orang politik pun pergi Mekah. Duit hilang melambak pergi Mekah. Kan? Cari berkat. Dia bukan Mekah tu. Keberkatan daripada Allah. Mekah tu tempat Allah menurunkan keberkatan. Tapi jika tidak pada puncanya, maka tidak ada maknanya. Macam juga bulan Ramadan yang selalu kita sebut. Ramai orang masuk bulan Ramadan, tapi tak dapat keberkatan Ramadan kerana tidak pergi pada puncanya. Ini akan jadi masalah. Perkara ni sangat basic, tapi akan jadi masalah. Orang awam salah faham, ustaz pun jadi salah faham. Bukan dia tak faham, tapi masa dia amalkan benda tu, dia macam berlaku iltibas dia, keliru dia. Keliru dia. Bila dia keliru, dia cari keberkatan itu tidak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini dulu. Maka Nabi sendiri, dia bukan tubuh dia berkat, punca dia, tapi keberkatan daripada Allah yang dijadikan pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Ummu Sulaim bawa pada Nabi. Mak dia suruh Nabi doa. Nabi doa kata, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan harta dan anak-anak dia. Wa barik lahu fima a'taitah, dan berkatlah dia pada apa yang kau berikan pada dia. Berkat. Anas anak banyak, 100 anak dia masa tu. Harta banyak Anas, kebun pun banyak. Sahabat Nabi antara yang kaya, Anas bin Malik, kaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ada bawa beberapa tamar. Dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ud'u fihinna bil barakah. Wa Rasulullah tolong doa berkat kat tamar. Nabi ambil tamar tu, Nabi doa bagi berkat. Nabi kata, ij'alhun fi mazwadik, bubuh dalam bekas poket kau tu, poket dia ikat di pinggang dia kan. Bila nak makan, Nabi kata kau adkhal fihi yadak, kau masukkan tangan kau dalam dia, wala tansar, jangan kamu duk buka-buka, duk kucai dia. Kata Abu Hurairah, aku duk bubuh tu, duk makan sejak daripada Nabi tu doa tu, duk ambil tu tak pernah berhenti. Sampai berapa puluh, 25 tahun orang kali dia duk ambil, tak habis tamar tu. Mana-mana pergi dia bawa. Pada zaman Uthman bin Affan, habis. Tak ada. Keberkatan hilang. Tempat tu kata Abu Hurairah, hilang daripada aku. Tak ada. Saya nak cerita itu dulu sebab nak bagi clear masalah berkat. Tuan-tuan Abu Hurairah, tapi saja saya sebutnya. Apa lagi hamba tuan ni kata? Namun keterlaluan sehingga menjadi tabarruk, upacara ibadah yang diberikan tumpuan adalah dilarang
Atas alasan ini, Sayyidina Umar bin Khattab telah memerintahkan dihapuskan pokok yang disangka menjadi tempat ibadat Ar-Ridwan, yakni Bai'atul Ridwan, kerana dibimbangi berlaku syirik. Tapi sahabat tak buat upacara. Pertama, kita tengok berkat ni pada jasad Nabi. Kita tak tengok sahabat duk simpan baju Abu Bakar pula, duk pergi minum ayak, tak ada. Yang ada ialah pada jasad Nabi SAW. Dan tak ada satu upacara yang menyebabkan orang duk pergi tawaf di baju tu, tak ada. Yang simpan, Aisyah simpan. Ummu Salamah simpan. Personal benar. Ada sebahagian mereka simpan. Abu Burdah dia simpan. Anak kepada Abu Musa Asy'ari. Dia simpan. Dan kemudian Umar bin Abdul Aziz minta, dia bagi. Tak ada dia duk panggil orang ni jubah Nabi pakai duk tahu, dia pun tak buat. Sebab itu pokok tempat Bai'atul Ridwan dikatakan, sebenarnya di dalam riwayat Bukhari kalau kita tengok, tak ada siapa pun ingat dah di mana pokok Bai'atul Ridwan. Jabir dia ingat, tapi masa tu dia dah tak nampak. Bila dia pun nak pergi ingat balik tempat Bai'atul Ridwan tu, dia pun tak ingat pokok yang mana satu. Sebab itu Sa'id bin Musayyib, apabila ada orang kata masa duk pergi haji tu, ni pokok ni lah tempat depa bai'ah tu, dia kata, lam ta'lamu wa ashabu Rasulullah alimtumu wa antum. Sahabat Nabi pun tak ingat, nampak ingat. Artinya yang Omar potong tu bukan pokok tu, tapi pokok yang disangkakan, sebab dalam ayat kita disangka menjadi tempat Bai'atul Ridwan. Bila dah nak jadi sangkaan tu, orang duk pi ramai, Umar potong. Saya nak sebut satu hal. Kebanyakan benda yang orang sangka peninggalan Nabi ni, selain hak asar, bukan cerita Quran dan Sunnah, kita cerita kemudian. Hatta Anbiya dulu tak sabit, melainkan kubur Nabi. Kubur umpamanya, ambil kubur dulu. Kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain daripada tu kubur yang mungkin kuat sikit, kubur Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu pun ada khilaf. Yang lain ini tak sabit. Cuma dalam Nabi Musa alaihi salam, Nabi kata, "Lau kuntu thamma la urika." Jika aku di sana, aku akan tunjuk kepada kamu kubur Musa itu. Hak mana orang kata kubur ni tuan-tuan, tak sabit. Tambah kubur Nabi Syuaib ke kubur. Itu disebut oleh para ulama. Mungkin yang cerita sahabat pernah bincang ialah kubur Daniel, Nabi Daniel, yang disebut dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari, anak Abu Musa Al-Asy'ari, tabi'i, bapa dia sahabi. Dia kata di tangan Abu Musa Al-Asy'ari ada cincin. Cincin tu dia tulis dalam tu, asadun bainahuma rajulun yalhasan dhalika rajul. Lebih kurang itulah, mungkin dalam bahasa ni lah, tapi ada gambar singa tu, dua singa, asadun bainahuma asadan bainahuma rajul. Dua singa, antaranya ada satu lelaki. Yalhasan dzalika rajul, duk jilat lelaki tu. Dia kata, cincin main mana? Cincin tu, Ibnu Katsir dah sebut, Syaibah sebut. Cincin tu katanya cincin yang diambil daripada jenazah ataupun mayat seorang lelaki
yang mana bila sahabat buka di Tustar. Tustar ni di Iran. Di Tustar. Laki ni katanya tinggi. Hidung dia katalah riwayat tu, hidungnya satu ni. Apa? Panggil apa? Astar. Kata mereka ialah mayat Daniel. Tubuh dia tak rosak. Duduk dalam kampung tu dah 300 tahun. Apabila kemarau, mereka buat keluar mayat tu, jenazah tu, mereka bertawassul. Jadi tak rosak. Mereka tanya berapa lama dah? Dah 300 tahun. Cuma Ibn Kathir question, kalau 300 tahun dia bukan Rasul lah. Dia bukan orang soleh. Tapi mungkin sebelum tu lagi. Mayat tu ialah mayat, dikatakan mayat Nabi Daniel alaihi salam. Dia orang tulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar suruh gali 13 lubang jenazah. 13. Dan tanamkan pada salah satu daripada 13 itu supaya orang tak tahu yang mana satu. Nak mengelakkan apa? Nak mengelakkan ni lah. Duk tabaruk tak kena cara ni. Tanam. Dikebumikan. Dan ini disebut dalam banyak kitab-kitab syirah. Dan moralnya saya nak cerita ialah banyak yang dikatakan Nabi Daniel ada dalam riwayat. Tapi itu pun tak tahu di mana. Pasal Sayyidina Umar suruh tanam pada 13 kubur. Orang pun tak tahu kubur yang mana satu. Sebahagian kita pergi di Mesir. Siapa yang pergi di Mesir ni? Di samping kelebihan Mesir yang kuat rasuah daripada airport sampai ke ni, di Mesir ada ni Masjid Sayyidina Husin. Kononnya di situ kepala Al-Husin bin Ali. Husin bin Ali meninggal di mana? Terbunuh di mana? Di mana tuan-tuan? Tuan-tuan pakai, ustaz pakai ni tak tahu. Di mana Husin bin Ali? Di Karbala, Iraq. Macam mana kepala dia pergi jauh sangat? Tak ada. Semua orang sepakat bukan Husin. Semua ahli sejarah menafikan itu adalah kepala Husin bin Ali. Pertama, tak pernah kepala dia dihantar kepada Yazid seperti yang didakwa oleh Syiah. Tak pernah. Itu tak benar. Dia sampai kepada Ubaidillah bin Sa'id, apa nama, itu mungkin betul, pemerintah Gubernur Iraq ketika itu, tapi tak sampai kepada Yazid. Riwayat kononnya sampai kepalanya ke Asqalan, juga tak benar, Mesir. Tapi orang kita pergi punya ramai duk pergi menangis situ, kata kepala Sayyidina Husin. Bukan ada kepala Sayyidina Husin pun. Inilah bahaya cuba mengambil berkat pada benda yang tak tahuan punca. Saya pernah dulu mau cerita kan. 2 orang sahabat baik nak cari rezeki macam mana tak tahu. Jalan dalam satu perjalanan, sekok kaldai depa. Mati kaldai depa. Depa korek kubung, korek lubang, depa tanam kaldai depa. Depa tanam, depa kata kita ni, kita buat elok, kita habak ni
Tang ni kubur wali. Jadi mereka pun buat kubur wali. Orang mai, apa dia ni? Apa duk ni? Ni kubur wali. Bila macam tu, seorang duk. Lama-lama, ramai orang percaya. Ramai duk mai. Dan semua orang yang mari tu, letak duit. Mereka dua orang ni dah dapat. Lama-lama, mereka dua ni bergaduh, berebut pasal duit, pembahagian duit tu. Seorang kata macam ni, seorang nafi. Seorang kata dia ni ambil lebih, seorang nafi. Salah seorang dia kata, kalau betul kau tak ambil lebih, mari kita sumpah di kubur wali. Kawan dia kata, hang lupa lah, tu kaldai kita lah. Maksudnya apa? Lama, kelamaan. Kawan yang mereka cerita tu pun dia pun terlupa, apatah lagi orang lain. Sama macam di Iraq, Sirdab, tempat yang kata Imam Mahdi nak keluar tu. Saya pernah cerita tentang Syekh Dr. Walid Ani yang tahqiq kitab Al-Fitan wal Malahim oleh Abi Nu'aim. Dia bagi ceramah kuliah, saya hadir. Dia kata dia pergi kat tempat lubang Syiah. Dia tanya kawan yang jaga tu, betul ke Imam Mahdi nak keluar sini? Dia tak keluar lah. Habis tu, kalau Mahdi ni keluar, aku nampak aku ketuk pula, dia kata. Sebab dia kata, kalau dia keluar, aku tak boleh bisnes dari sini, orang tak main lah. Maksudnya, di sebalik semua benda ni, ada bisnes yang lain. Sebab tu, Nabi SAW larang ghulu ni. Apa berikut konten fatwa kita? Kita kata, walaupun begitu, sambungan dia, para ulama semasa telah membuat kajian dan mentarjihkan bahawa tiada lagi sebarang peninggalan dari jasad atau barangan kegunaan Nabi yang boleh disabitkan kewujudannya dengan bukti yang sahih. Hak mana ada ke pasaran ni, semua ni dakwaan saja. Tak ada. Kalau nak tengok hak betul Nabi sentuh, Hajarul Aswad. Itu betul Nabi sentuh. Artinya kalau setakat nak pergi sentuh barang sentuhan Nabi, Hajarul Aswad, no, Nabi cium Hajarul Aswad. Hak confirm barang peninggalan Nabi apa dia? Quran dan Sunnah. Ha? Padanya ada berkat semua, tapi orang bukan mau. Dia tak tentang Quran dan Sunnah ni dia nak pergi cari hak lain tu, nak pergi cari. Sampai pergi buat apa? Pameran tipu. Ada orang boleh percaya. Hak Nabi kata, taraktu fikum amrain. Yang aku tinggalkan kepada kamu dua urusan ini, dua perkara ni, yang ni tak standard. Mari kasut apa pun yang tak pasti. Hatta desain yang mereka buat tu bukan ada sabit daripada Nabi. Desain itu. Riwayat tu berbagai-bagai. Siapa yang kata desain macam tu? Yang di Kelantan ke mana saya tengok, yang seorang ustaz tu, dia buat gambar kasut tu, di tengah kasut tu tulis Muhammad Rasulullah. Nabi punya nama duduk di kasutnya. Ini satu tak wajar lah. Tak wajar. Sebab itu Islam ni dia sebelum tu saya baca bukan habis dia punya apa fatwa ni. Sebaliknya perbuatan mengadakan logo, replika, lambang atau seumpamanya yang dikatakan menyerupai barangan atau kesan peninggalan Nabi lalu mengambil keberkatan daripadanya adalah perkara yang diadakan dalam agama yang dilarang. Jika hal ini dibiarkan, maka berbagai replika, rajah, ilustrasi dan tangkal akan muncul seperti replika Kaabah, capal, unta, tapak kaki dan seumpamanya yang tujuannya mengambil berkat. Ini akan membuka ruang untuk manusia membina berhala atas alasan mengambil keberkatan. Manakala sekadar mengadakan logo yang tidak bercanggah dengan syariat Islam tanpa tujuan tabarruk seperti lambang bulan, bintang,
bulan sabit, Kaabah, pokok kurma, pedang dan seumpamanya adalah dibolehkan. Kita very clear dalam masalah. Maksudnya, kalau buat logo capal ada berkat, pegang logo tu, oi kacau. Lebih buat nanti orang pakai tu, saya kata baju polo ada gambar kuda, Nabi pernah naik kuda, berkat juga. Naik kereta Ferrari, gambar kuda juga, Nabi naik kuda, berkat juga kereta Ferrari. Apa lagi? Pi Mekah kan ada unta, ya Taibah tu. Pakat belilah berkat pasal unta binatang yang Nabi naik. Inilah benda yang kalau kita benarkan, akhirnya orang akan bina gambar unta, pakat duk pi pegang unta tu, kerana unta ni binatang yang Nabi naik ada berkat. Sedangkan berkat yang kita kata, berkat yang berkaitan pada jasad Nabi dan barang yang benar-benar disentuh oleh Nabi SAW. Sebab tu apabila Ummu Salamah, tuan-tuan semua duk baca dah hadis tu, bila dia pergi ke mana? Ke Habasyah. Kan? Bila dia cerita pada Nabi SAW tentang Kanisah. Nama apa Kanisah tu? Maryah. Kan? Maryah ni apa? Kan? Kanisah nama Maryah yang Ummu Salamah tengok banyak lukisan-lukisan dan patung-patung di situ. Dan dia cerita pada Nabi SAW. Apa Nabi kata? Ulaika qaum idza mata fihim ar-rajulu salih atau al-abdu salih dalam riwayat, banau ala qabrihi masjidahum wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalq indallah. Mereka tu, kata Nabi, bila mati orang soleh di kalangan mereka ataupun orang hamba yang soleh, mereka buat apa? Buat masjid dulu. Lepas tu buat gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang jahat di sisi Allah. Nabi larang. Kerana ini patutnya dalam masjid tak lama lambang capal, lambang kuda, lambang Kaabah keliling, lambang apa lagi? Padang pasir, lambang unta. Sebab semua benda-benda ni berkat gambar-gambar ni, sebab benda ni dinaiki oleh Nabi SAW. Gambar jubah sekali, Nabi pun pakai jubah. Dan ini menjadi tanggungjawab kepada tuan-tuan semualah yang ada di sini untuk menceritakan kepada orang ramai berhubung dengan hal ni. Kita, orang kata perlih tak percaya Nabi berkat. Kita bukan tak percaya Nabi berkat. Kita tak percaya logo yang hampa tulis, lukis tu berkat. Cuma kita percaya dia jual mahal, kita percayalah. Kan? Kita tak percaya dia berkat. Dan kemudian lambang logo tu sendiri pun tak sabit daripada Nabi, lambang tu. Nabi pakai selipar, betul lah. Bukan Nabi buat. Ini tuan-tuan, besok kita kena buat satu seminar lain untuk ustaz-ustaz ni. Duk sebut sunnah-sunnah. Sunnah ni ada bahagian sunnah yang selalu saya sebut jibiliyah. Baca ni, saya baca Arab ni, baca buku Ibn Qudamah Al-Muhaqqiq fi ilmi al-usul bima yata'allaq bi af'alir rasul. Jibiliyah. Hatta kalau ikut Al-Imam Al-Ghazali, benda ni langsung tak sabit. Ikut Imam Ghazali, af'al rasul yang bersifat jibiliyah ni tak disuruh langsung kita ikut. Cara serban Nabi, cara jubah Nabi. Dia kata yang ni bukan Nabi buat. Yang ni memang Arab memang pakai macam tu, Nabi pakai macam tu. Walaupun ulama ada khilaf, Al-Bukhari ada mazhab dia yang berlain sikit dalam hal ni dan beberapa ahli hadis. Tapi yang penting jibiliyah ni satu masalah. Wallahu ta'ala a'lam.
Cukup kot. Lebih kot. Setengah jam betulnya tak? Ha? Cukup lah. Ada soalan? Tak ada? Tengok cikgu ni macam mengantuk ya. Ha? Ada soalan? Kalau tak ada soalan. Ada siapa nak tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraimi bin Ali. Saya ada satu soalan. Memandangkan tajuk yang Datuk Mufti berjelaskan pada hari ini berkenaan tentang tabaruk. Jadi soalan saya ialah, apakah hukum orang yang kita kata membuat, kita kata logo ataupun kita kata yang dengan tujuan tadilah untuk kita kata melariskan ekonomi dia lah, pendapatan dan sebagainya. Kemudian sekiranya dia terus kita kata beriktikad dengan dia kata tak salah dari satu hukum lah, dan dia terus melakukan perbuatan tersebut, dan sekiranya kita sebagai seorang Muslim ni kita tahu, kita menyedari bahawa dia masih beriktikad sedemikian, kalau kata contohlah dia jadi imam, boleh tak kita, macam mana kita nak lantik dia untuk apa, kita menjadi makmum di belakang orang yang macam ni lah. Sebab kalau kita lihat dari sudut tu, kita nampak macam kita kata yang i'tiqad dia tu ada sedikit masalah lah. Sekian, terima kasih. Dia pertama, sebelum saya nak jawab tu, dia ada beberapa hal. Satunya, bila satu orang dakwa kata yang ni macam ni lah kasut Nabi, sedangkan tak ada hadis yang membuktikan macam tu sebiji kasut Nabi. Semuanya andaian, andai. Oh, ada dua tali ni, andai. Dia nak sama dengan makam buat hadis palsu lah. Yang ni meriwayatkan sesuatu daripada Nabi, benda yang tidak ada bukti melalui riwayat yang sahih, macam hadis palsu. Kedua, bila dia kata kalau dia kata benda tu sendiri berkat bersama Allah ataupun daripada benda tu, yang tu baru syirik. Tapi kalau dia tetap kata keberkatan tu daripada Allah, cuma Allah bagi keberkatan tu pada logo tu, sebab logo tu macam logo Nabi, macam kasut Nabi, ini taqawul, memperkatakan menggunakan nama Allah apa yang tidak benar, macam buat hadis palsu atau bagi tahu mendakwa buat ayat-ayat palsu, macam Allah kata fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah. Macam itulah. Maksudnya mereka dakwa benda yang tidak benar, tidak ada asas, kemudian kata pada ini ada keberkatan daripada Allah. Macam samalah saya kata, tuan-tuan, tengok tiang ni ada berkat, mainlah tuan-tuan cium. Allah, macam itulah. Ya, yang tidak ada asas. Sebab itu kalau dia kata yang ni kasut Nabi asli, dia percaya. Padahal tak ada bukti kan. Pada kasut Nabi yang asli tu ada keberkatan, itu benar. Itu benar. Tapi dia kata kalau kita lukis benda-benda yang pernah disentuh oleh Nabi dapat berkat, itu dusta. Itu dusta. Kalau tidak, gambar kuda berkat, macam saya kata tadi, gambar unta berkat, gambar kaki berkat, semua gambar pokok berkat. Pasal benda yang pernah, gambar kurma pun berkat. Nabi makan kurma. Dan ini dakwah yang salah. Cumanya taklah sampai lagi dia tak kata gambar tu sendiri bagi berkat, dia tidak keluar pada agama lah. Dia melakukan benda dosa yang besar, kena mendakwa sesuatu secara bohong di atas nama agama. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Satu lagi boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ustazah Johara daripada Takmil. Berkenaan dengan tabaruk ni, Ustaz mengambil berkat daripada guru satu, saya nak tanya. Macam mana macam rajah dan azimat. Daripada guru tu kita ambil berkat, macam kita simpan. Apakah hukumnya? Okey. Pertama, ambil berkat dengan guru. Berkat ni kita katakan, macam saya kata, berkat daripada Allah Ta'ala. Tapi kita tidak menafikan orang-orang yang saleh, kalau sabit dia saleh, ada keberkatan dia di sisi Allah, terutama orang saleh. Kita suka duduk dengan mereka kerana mereka itu, majlis mereka diberkati, doa mereka mustajab. Kalau zahir padanya saleh, tapi hakikat satu orang tu saleh tak saleh, kita tak tahulah. Mungkin nampak macam mufti, macam baik, mungkin tak baik. Itu zahir saja. Sebab itu yang confirm yang berkat nah Nabi. Sebab tu Nabi tu tak apa buat macam mana pun. Kalau benda tu benar daripada Nabi. Orang saleh kita tahafuz dalam masalah ni. Kita kata mudah-mudahan diberkati. Sebagai macam apa nama, Sa'ad bin Abi Waqqas apabila Usamah bin Qatadah buat fitnah dia, dan kemudian dia doa kepada Usamah bin Qatadah, sehingga akhirnya Usamah Qatadah dia minta supaya panjang umur, buta matanya, dan dia panjang umur dan butanya duk mengorak anak darah orang tepi jalan. Dia bila orang tanya dia apa pasal dah tua-tua jadi macam ni, dia kata asabatni da'watu rajulin mubarak, telah menimpa aku doa seorang lelaki yang diberkati. Itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua menunjukkan bahawasanya boleh, individu boleh berkat jika terutama para sahabat dan seumpamanya, tapi tidak ada ghulu. Jadi guru, doa dia mudah-mudahan berkat. Duduk dengan orang saleh, mudah-mudahan berkat doa dia, berkat kebaikan dia, mudah-mudahan kita dapat. Itu kita tak nafi, tapi tak melampau. Seperti mana para sahabat tidak melampau. Kalau guru tu tulis sesuatu ilmu, mudah-mudahan dengan kebaikan dan keikhlasan dia, tulisan dia baik, ditulis kitab, ditinggalkan nasihat pada kita, mudah-mudahan Allah redha kat dia. Tapi kalau dia buat rajah apa, rajah tak ada berkat apa lah. Kalau kita bergantung kepada rajah itu, termasuk kita orang yang bergantung kepada man 'allaq faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal, maka dia telah mensyirikkan Allah. Tapi jika dia tulis ayat Quran dengan tangan dia, dan ayat Quran tu kita baca, sebahagian para ulama memberikan kelonggaran ayat Quran yang ditulis untuk dibaca daripada ayat, ataupun sebahagian mereka melonggarkan untuk direndam di dalam air, dengan kepercayaan kepada ayat Quran itu, dengan kadar itu. Tapi bekas gambar guru kita gantung di rumah, rumah tak terbakar, bekas tulisan dia, ini semua adalah melampaui batas, melampau yang Nabi SAW larang, melampaui pada baginda, apatah lagi pada selain baginda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dan hadirat sekalian. Jika kita tengok, unsur-unsur mengambil berkat ni dah menjadi darah daging kepada umat Melayu sebenarnya. Daripada dulu lagi, kalau ada apa-apa perkara keagamaan, mereka akan tolak orang agama dulu. Okay, kalau ada mati, ustaz selesaikanlah daripada A sampai Z. Ini berkat ustaz. Ada apa ni, di luar di sana, di luar daripada negeri Perlis, ada baca Al-Quran 40 lah, apalah. Panggil pelajar-pelajar tahfiz, mungkin ada berkat kat sana mereka baca kan. Jadi apa pandangan Datuk dan juga nasihat yang boleh diberikan kepada kami semua dalam nak berinteraksi dengan apa yang dah jadi darah daging kepada umat kita sekarang ni lah kan. Tambah pula benda ni dipromosikan oleh ahli-ahli agama, lagilah mereka merasakan satu benda yang orang kata ada nilai tambah lah dalam kehidupan mereka. Okey, terima kasih.
ada beberapa hal yang kita kena faham dalam hal ni. Pertama, tadi macam saya sebut, berkat Nabi itu confirm. Berkat orang selain pada Nabi juga kita tak nafikan, kerana orang-orang yang saleh mubarak, diberkati. Jika orang tu saleh, benar-benar saleh, kita pun mau doa dia. Kita juga mau dia salat di rumah kita. Kerana kita juga mau doanya. Yang ni dia doa pada kita. Maka kita, sehingga para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun ada perbezaan tapi menyebut disunatkan untuk kita bawa anak-anak kita kepada orang saleh supaya mereka doa anak kita. Sebab itu kita nak tahnik, kita cari orang yang saleh. Sebab itu saya selalu pesan untuk seorang budak kat saya, pergi pada orang saleh. Kan? Tapi kalau kita pergi kat orang tu, orang soleh tu kata nak tahnik anak kita, dia tertunggu saya pergi habis batang rokok ni tu, saya tahnik, tak bayar. Kan? Orang soleh. Mudah-mudahan. Yang tu kita tak nafi. Para penuntut ilmu, zahir mereka orang yang soleh. Nabi SAW, masa buka puasa, Nabi kata, akala ta'amukumul abrar, wa aftarat andukumus sa'imun, kan? Wa sallat alaikumul malaika. Jadi telah makan makanan kamu orang yang baik dan telah buka puasa orang yang puasa. Macam ni orang baik, dia kata. Jadi orang baik, berkawan dengan orang baik, mujalasatus salihin, ini semua ada bab dalam agama. Menziarahi orang saleh. Sahabat ziarah Ummul Aiman, ziarah para sahabat, berjumpa dengan orang saleh, nak mencari sanad yang lebih tinggi, sanad a'la, semua sabit dalam amalan tradisi agama. Tak ada masalah. Panggilan orang yang mengaji Quran, orang-orang saleh mai rumah kita, makan dengan kita, la ya'kulu ta'amuka illa taqi. Jangan makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Semuanya saleh. Tak ada masalah. Kita tak ada masalah yang tu. Dia boleh buat, tak apa. Panggil ustaz, main rumah, kalau jika padanya zahir saleh, ataupun kita percaya dia saleh. Memang bukanlah mesti ustaz, kawan kita. Saya selalu sebut orang saleh ni bukan mesti ustaz. Ramai ustaz, mufti, tapi tak saleh. Nampak macam saya mufti, belum tentu saleh. Belum tentu saleh. Orang saleh. Kan? Kita tengok orang saleh, takut pada Allah, tak makan yang haram, jaga diri dia. Saleh orang ni. Kita suruh dia doa kita. Kita jemput dia mari rumah. Semua itu tidak mengapa dalam amalan. Bahkan ada petunjuk Nabi SAW dan hal yang seperti itu. Tak ada isu. Yang ada isunya apabila orang tu dia telah jadikan diri dia berkat. Hampa kena ambil hak aku punya. Aku ni berkat. Yang tu yang dia mula buat kelak produk dah tu. Pasal dia mula jual berkat dah. Jika dia saleh, dia tak jual berkat dia tu. Kerana zaman orang berniaga. Dan orang yang nak berniaga pun pergi cari ustaz yang boleh berniaga hak berkat ni. Kita dah bagi tahu. Berkat ni, kita kena calculation hak tadi. Berkat ni pada Allah. Allah menurunkan berkatan pada Rasulnya. Dia menurunkan pada orang saleh. Bukan dia menurunkan berkat pada mufti. Bukan dia menurunkan berkat pada ustaz. Pada orang saleh. Kalau orang itu tidak saleh, walaupun kita kata berkat, Allah tak turun berkat pada dia. Sebab itu, kita harap dia saleh. Sebab itu, para ulama hadis bila nak komentar, wa kana rajulan salihan. Dia adalah satu orang yang saleh. Pada zahirnya saleh. Dia satu orang yang saleh, tapi lemah ingatannya. Saleh. Rawi hadi adil, saleh. Pada zahirnya kehidupan yang saleh, tidak makan yang saleh. Kita kata saleh. Orang seperti Abu Qilabah, saleh, ajib kesalehannya, saleh. Orang tak menafikan Abdul Qadir Al-Jilani saleh. Tapi orang timbulkan kawan hak hidup kait dengan Abdul Qadir Al-Jilani punya cerita tu. Jadi kita lah, masyarakat kita pun macam tu. Kalau orang kata, okay, panggillah ustaz sikit. Bukan ustaz lah. Panggillah orang tak hafal Quran, main rumah. Tak apa.
Jika ada majlis di rumah tadarus Al-Quran di kalangan hafaz Quran, juga sesuatu yang baik. Kerana mereka orang saleh. Yang kita tentang ialah ghulu. Dan kemudian benda ni, ibadah ni, solat ada pattern dia. Tawaf Kaabah ada pattern dia. Lain benda tu tak boleh buat yang baru. Pitak apa? Bekas orang soleh kemudian duduk tawaf, ni mula ibadat baru. Sebab itu katanya disebut di dalam Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut dalam Syiar A'lamun Nubala, dia kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebab dia adalah murid kepada Al-Imam Malik. Bila dia pergi ke Mesir, di Mesir begitu kuat mazhab Malik ketika itu. Jadi orang pada awalnya menyambut Al-Imam Syafi'i sebagai anak murid Malik. Lama kelamaan dah nampak perbezaan antara qaul Syafi'i dengan pandangan Imam Malik. Dah mula bergeser antara Imam Syafi'i dan pengikut Malik. Tapi Imam Syafi'i katanya masih sabar sehingga dia menulis buku ruwat Imam Malik. Pendapat Malik, bukan guru dia, dia sayang pada Imam Malik. Malik muallimi wa anhu akhadtul ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku ambil ilmu. Tetapi dia kata, apabila mereka mula istisqa dengan meletak kopiah Imam Malik di hadapan, jadi Imam Syafi'i nampak yang ni nak pi hulu lah. Walaupun sebenarnya ada riwayat-riwayat yang kita tak boleh jadikan hujah. Ibnu Katsir menyebut dalam Bidayah wa Nihayah, hari kematian Ibn Taymiyah, ramai orang ambil air mandi Ibn Taymiyah, curih diri mereka, ambil daun sedar, beli kopiah Ibn Taymiyah, apa saja daripada tubuh Ibn Taymiyah, sampai padahal mereka itu bukan pengikut Ibn Taymiyah, tapi oleh kerana masyhur nama Ibn Taymiyah, beribu-ribu orang patah, pemegang keranda lah, pemegang bukan keranda macam kita tu, pengusung jenazah patah kerana orang nak ambil berkat Ibn Taymiyah. Padahal dia mati, masa dia hayat dia menentang benda ni. Masa mati dia, ayak mati dia sampai, kata Ibnu Katsir, bahkan sampai ada sebagai ulama-ulama lawan dia tu tidur di kubur dia lagi. Apatah pula timbul cerita ramai bermimpi Ibn Taymiyah selepas kewafatan dia. Tapi ia bukan hujah. Cuma saya agak ni, kerana Ibn Katsir menceritakannya tanpa mengulas dengan ulasan yang begitu dalam. Tapi itu bukan hujah. Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Sahibul Samah kerana telah dapat berkongsi dengan kita pada pagi ini di majlis kuliah Tafaqquh Fiddin bagi siri yang kedua. Untuk itu selesailah majlis kita insya-Allah dan dijemput Sahibul Samah untuk ke tempat makan insya-Allah. Nah, bagi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup ataupun penamat kepada bicara kita pada pagi ini, walaupun diawalkan sedikitlah, mungkin Datuk pun agak letih, setengah jam. Untuk yang dah bawa orang kata apa, klaim-klaim takmir tu, boleh serahlah kepada urus dia. Kah ada yang belum nak klaim bulan ni? Dan kita tutup lah, ini tutup. Ini kita buat orang kata apa, undang-undang apa orang kata, kukubzi. Sebab kita nak percepatkan bayaran, nak permudahkan urusan, sebab kita punya kewangan akan tutup pada 3 hari bulan. Kalau tidak tak sempat